Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang kes pengabaian kanak-kanak dan fokus isunya ialah membentuk pengabaian dan bentuk menangani oleh kerajaan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pengabaian? Pengabaian adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kanak-kanak yang paling biasa. Ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak dan boleh membawa kepada akibat jangka panjang. Mengikut Akta Rawatan Pencegahan Penyalahgunaan Akta Persekutuan iaitu CAPTA, mentakrifkan pengabaian secara sah sebagai apa-apa perbuatan atau kegagalan yang berlaku pada bahagian ibu bapa atau penjaga yang membayangkan risiko membahayakan kanak-kanak yang serius. Jadi, inilah format yang akan digunakan di sini, iaitu 3+2, di mana 3 faktor dan 2 langkah. Faktornya ialah pengabaian pengawasan dan pengawalan, pengabaian hak asasi, pengabaian kesihatan dan pendidikan, di mana langkahnya mewujudkan talian khas untuk kanak-kanak, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Jadi inilah faktor yang pertama, iaitu pengabaian pengawasan dan pengawalan. Bentuk pengabaian ini merangkumi terhadap pengabaian terhadap fizikal kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga lalai dan cuai dalam memantau gerak-gerik anak-anak sama ada di rumah maupun di tempat awam sehingga mendedahkan mereka kepada kecederaan, kecacatan dan kematian. Ibu bapa membiarkan anak-anak tanpa pengawasan yang sepatutnya di rumah, di dalam kereta dan sebagainya. Yang seterusnya ialah pengabaian hak asasi. Mengabaikan dan tidak mempedulikan keperluan asas kanak-kanak seperti makanan, minuman, pakaian, tempat perlindungan oleh ibu bapa atau penjaga. Kanak-kanak yang diabaikan dalam bentuk ini boleh dikenal pasti melalui simptom yang jelas iaitu tidak bermaya atau kurus kering, tidak memakai pakaian yang sesuai dan sering merayau-rayau kerana tiada tempat tinggal untuk berlindung. Pengabaian sering berlaku dalam keluarga yang berpendapatan rendah dan miskin menyebabkan mereka gagal untuk memenuhi segala keperluan anak-anak. Yang seterusnya ialah pengabaian kesihatan dan pendidikan. Kegagalan untuk memenuhi keperluan penjagaan kesihatan asas bagi kanak-kanak termasuk memastikan mereka menerima imunisasi wajib atau membawa mereka dengan segera berjumpa dengan doktor apabila sakit. Kanak-kanak dibenarkan tidak pergi ke sekolah tanpa sebab munasabah untuk jangka masa yang lama. Tidak didaftarkan di sekolah walaupun sudah mencapai umur yang bersekolah atau tidak diberi pendidikan sedangkan tertanya memerlukannya. Jadi marilah kita tengok langkah yang diambil oleh kerajaan. Yang pertama, mewujudkan talian khas untuk kanak-kanak. Talian ini boleh diakses oleh orang awam 24 jam setiap hari untuk mengemukakan sebarang aduan berkaitan pengabaian kanak-kanak. Yang seterusnya, orang ramai digesa memanfaatkan talian tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang cakna tentang pengabaian kanak-kanak di negara ini. Langkah yang kedua ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, di mana mengenakan hukuman yang setimpal untuk memberi kesedaran dan pengajaran kepada mereka yang terlibat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dapat menjamin segala bentuk hak dan kedudukan kanak-kanak di Malaysia dalam kehidupan yang normal dan sempurna. Jadi inilah salah satu contoh yang dapat diambil daripada laman web, di mana dia menunjukkan statistik jumlah penderaan dan pengabaian kanak-kanak di Malaysia dari tahun 2013 sehingga 2017. Penutup. Pihak kerajaan telah mengambil pelbagai langkah dan inisiatif dalam menangani isu pengabaian kanak-kanak demi kepentingan kanak-kanak. Oleh itu, masyarakat juga perlu berganding bahu dalam membanteraskan isu pengabaian kanak-kanak demi masa hadapan kanak-kanak. Dengan ini, kita berharap bahawa pengabaian kanak-kanak dapat dikurangkan dan dielakkan. Sekian, terima kasih.